Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thuluthal lail qama faqala ya ayyuhan nas uzkurullah uzkurullah ja'at ar-rajifah tatba'uha ar-radifah ja'a al-maut bima fihi ja'a al-maut bima fihi. Qala Ubay qultu ya Rasulullah inni ukthiru as-salata alaik fakam aj'alu laka min salati. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma syi'ta. Qal qultu ar-rubu'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairun lak. Qultu an-nisf. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairun lak. Qal qultu fathuluthain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairun lak. Qultu aj'alu laka salati kullaha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan tukfa hammak wa yughfaru laka dhanbak wa yughfaru laka dhanbuk, atau kama qala. Hadis hasan riwayat Imam At-Tirmizi. Daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Jadi sahabat Nabi. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi kebiasaan Nabi bila melepasi 2/3 malam. Qama, Nabi akan bangun untuk sembahyang malam. Malam bahagi 3.
Malam kita kata kalau kita start pukul 7. Dia nak main pagi, katalah dia habis pukul 6, kita kata senang. 7 sampai 6 tu ada berapa jam, bahagi 3. 1/3 akhir sebelum siang, lebih kurang kita kata pukul 4:30 pagi. Menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia main 1/3 akhir, Nabi bangkit. Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam tu kita kena buat. Tak boleh tiap-tiap malam, seminggu sekali. Kalau tak boleh tiap-tiap malam ni nak bangkit, kita bukan ahli ibadah, seminggu sekali. Ambillah mana-mana malam, bangkit tahajud 2 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaan. Bila melepasi 2/3 malam, di 1/3 yang akhir itu, pukul 4, kita kata kalau time kita pukul 4, 4:30, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ya ayyuhan nas uzkurullah. Ya ayyuhan nas uzkurullah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit, dia kata, wahai manusia, bangkit, ingat Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bangkit dan ingat Allah banyak-banyak. Maksud dia apa? Jangan banyak tidur. Apatah lagi kita yang dah melepasi umur 50 ni, jangan banyak tidur. Kita tak tahu kita time dia bila. Kita tak tahu. Masa makin suntuk. Kita sambut birthday last year dengan kita sambut birthday kita this year. Time kita dengan ajal kita kuih dekat. Bukan kuih jauh, kuih dekat. Dan kita tak tahu bila ajal kita. Masa baki yang masih ada ni, jangan bangkit tengah malam tanpa sembahyang malam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi bangkit, Nabi sebut, ya ayyuhan nas, wahai manusia, uzkurullah, ingat Allah. Maksudnya Nabi SAW pesan dekat umat dia supaya jangan selama-lama kita nak bersedak-sedak. Umur dah 50, umur dah 60, umur dah 70, tak ingat nak tahajud. Umur dah 60, umur dah 70, dah lepas pencen, yang ada dalam diary dia nak melancong mana tahun ni. Bukan tak boleh melancong, tapi jangan sampai menombor 2kan ibadah. Jangan terlampau nak seronok, jangan terlampau nak bersedap-sedap, duk ingat nak pergi shopping tang mana, duk ingat nak pergi makan angin tang mana, duk ingat nak pergi berjalan tang mana. Jangan malas. Dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u bihaula'id da'awat. Anas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu doa dengan doa-doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Nabi ni selalu minta, ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung denganmu daripada kedekut. Seminggu habis, sekupang pun tak ada infak untuk agama Allah. Seminggu habis, 2 minggu habis, sebulan habis. Bila dia muhasabah, sebulan ni RM1 pun tak nak bagi untuk infak pada jalan Allah. Nabi SAW minta, Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Ya Allah, jauhkan aku daripada sifat bakhil, kedekut. Wal kasal. Ya Allah, jauhkan aku daripada sifat malah, segan. Kerja dunia pun segan, ibadah lagi segan. Rumah duk kawasan perumahan ni, tanah bukan besar mana ada, tepi tu bukan besar mana, lalang paras pinggang.
Malas. Kalau malas nak bercucuk tanam pun, jangan malas buang lalang tu. Dia boleh duduk dalam rumah hari-hari, dia keluar masuk, dia duduk tengok lalang duduk naik sampai paras pinggang. Dia nak bercucuk tanam pun tidak, dia nak buang lalang pun tidak. Malas sampai macam tu. Siapa rumah lalang balik potong, esok jangan duduk tunggu. Nabi SAW minta dekat Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung denganmu daripada kedekut, daripada kasal, daripada segan, daripada malas. Wa arzalil umur, aku minta berlindung padamu, ya Allah, daripada jadi tua nyanyuk tak sedap ke diri. Wa azabil qabri, ya Allah, aku minta berlindung denganmu, ya Allah, daripada kena azab dalam kubur. Wa fitnatil mahya wal mamat, aku minta berlindung denganmu, ya Allah, daripada atas dunia ni terfitnah dan akhirat juga terfitnah. Balik pada hadis pokok tadi, Nabi SAW 1/3 akhir Nabi bangkit. Selain daripada Nabi buat tahajud, Nabi kata, ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, uzkurullah. Nabi ulang 2 kali, uzkurullah. Wahai manusia, ingat dekat Tuhan. Ingat dekat Tuhan. Ja'atir rajifah. Kata Nabi SAW, sudah mai gempa. Tuan, tadi satu orang hantar mai kat saya dalam bentuk grafik gambar. Dia bagi map peta Malaysia, Pulau Sumatera, Kalimantan dengan pulau-pulau Jawa ni sampai Lengkong pergi sampai ke tempat hak jadi 3-4 hari lepas ni, kawasan Sulawesi semua dia tunjuk. Dia kata sejak daripada 25 tahun akhir ini, dia kata Malaysia Allah Ta'ala pelihara lagi. Belah atas dia main jenis typhoon, dia main ribut kok belah atas tu Filipin, dia bawa main sampai ke belah Sulawesi, dia lalu ke atas kita, dia pergi sampai ke belah-belah Hong Kong, dia pukul pergi sampai ke belah China, dia pergi sampai ke Jepun, apa semua tu. Belah tu dia duk kena randuk dengan typhoon, dengan ribut taufan. Hak kita kena, hak Palih kena baru ni, yang tu ribah ekor saja. Dia lalu daripada Filipin, dia lap nak pergi ke Hong Kong, nak pergi ke China, dia lap tu terbang bumbung kita kok belah Palih ni, terbang bumbung. Dia lap saja, hak kena handuh dengan dia betul ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Allah divert dia, tak bagi mai ke Malaysia ni. Dia mai tu, dia mai laluan dia tu, Allah divert dia, Allah corner dia. Dia lipat naik ke atas. Bukan dia tak boleh nak lipat mai kot ni, bukan ada siapa halang dia, tapi dia lipat naik ke atas. Pasal apa? Allah protect kita. Pasal apa tuan-tuan Allah protect kita? Pasal hari ni kita di Malaysia, khususnya di kawasan utara kita ni, tuan-tuan tengok masjid, di bawah satu masjid ada 7-8 biji surau. Malam ni saja masjid dan 7 biji surau ni, malam ni ada kuliah. Punya dahsyatnya orang kita ni mengaji. Punya dahsyatnya mengaji. 30 tahun dulu saya duduk mengajar Masjid Sultanah ni, 30 tahun dah mengajar sini ni. 30 tahun dulu duk mengajar, bukan ada orang pun yang duk mengajar masjid, yang duk ceramah kita, pusing mai duk belaga kita, tak ada orang lain. Tapi hari ni tuan-tuan, Masjid Sultanah, di bawah karya Masjid Sultanah ada berapa biji surau, semua surau ada pengajian malam ni, masjid pun ada pengajian. Cuma dari segi ekonomik tak ekonomik, dan dari segi cerdik kurang sikit. Patutnya dalam satu karya ni dia kena ada satu jawatan kuasa yang koordinat program agama. Koordinat. Ada satu jawatan kuasa, dia kena koordinat, dia kena selaraskan program agama ni. Kalau malam ni ada pengajian Masjid Sultanah, surau-surau tak usah buat, kita pakai berhimpun di sini.
Kalau tidak, surau buat juga. Ada 7 orang pun buat juga. Pasal apa? Pasal nak tunjuk kata kita ada program. Itu tidak ekonomik dan kurang cerdik. Malam esok bagi turn kat dia pula. Dia pula panggil satu ustaz mana kami mengajar. Kita pergi kat dia pula. Lebih ekonomik dan lebih cerdik. Daripada duduk lawan nak buat. Lepas tu surau bukan ada duit. Tabung jemaat tak ada. Duk minta pula duit pintu-pintu rumah sampai jadi riuh rendah bergaduh berkali pun ada. Setengah surau dalam taman ni bergaduh riuh rendah pasal apa? Surau kata tak ada duit, pasal nak buat program tak ada duit. Dah tahu tak ada duit, selaraskan. Kerana tu imam, dia pun tak ingin nak main sini, tapi dia tuan rumah. Dia nak tinggal, tuan rumah pun tak ada, panggil ustaz main di rumah dia, tapi dia pun tak ada, dia lari main sini. Itu yang kata tak apa cerdik. Pasal saya kata macam ni, pasal di Parit Buntang. Tuan-tuan pernah dengar Parit Buntang? Di Parit Buntang, daripada satu komiti yang koordinat benda ni, yang selaraskan benda ni. Berapa surau ada, masjid ada, mereka koordinat. Malam ni siapa? Sini siapa? Sini siapa? Dia atur macam tu. Jadi orang yang ada di sekitar itu dapat manfaatkan semua kuliah-kuliah yang buat. Tuan-tuan, buat kerja agama kena cerdik. Lah bukan zaman duit jenuh, lah pun zaman susah juga. Petrol 97 naik lagi. Bukan ringgit, bukan kata mengukuh, makin melembek. Hari ni $1, $2, pakai apa? Tak apa cantik. Maknanya ekonomi tak apa cantik lagi. Dalam keadaan macam ni, perbelanjaan mesti berhemah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tengok apa jadi. Nabi SAW bangkit tengah malam. Sebelum sembahyang, Nabi kata dulu, Ya ayyuhan nas, udhkurullah. Udhkurullah. Nabi kata, wahai manusia semua, ingatlah Allah. Ingatlah Allah. Ja'atir rajifah. Nabi kata, gempa sudah mari. Gempa dah mai dah. Tuan-tuan, earthquake ataupun gempa bumi yang kena Sulawesi Tengah. Dia ada berapa magnitude? 7.5 magnitude. Kuat, tuan-tuan. Hak duk kena 5 point something pun dah jadi macam-macam. 7.5 magnitude, bangunan batu kukuh reban. Meragut nyawa setakat ni menjangkau 1,000 orang. Menjangkau 1,000 orang. Hampir 600 orang seriously injured. Cedera parah. 17,000 orang hilang tempat tinggal. 17,000 orang. Daripada population kepadatan penduduk di kawasan itu 300,000, 170,000 hilang tempat tinggal. Kawasan yang kena ni, yang kata Sulawesi Tengah, nama tempat di Palu ni, dia bukan duduk dekat open laut terbuka. Dia duduk dalam teluk. Tapi yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia nak hantar mai, dia ronot masuk ke teluk tu, dia pergi hantam di situ. Allahu Akbar. Tuhan yang maha besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sekelip mata daripada duduk dalam sebuah banglo mewah, tiba-tiba duduk di tengah padang, di tengah runtuhan bangunan. Sekelip mata daripada check-in masuk satu hotel, tiba-tiba sekelip mata lepas maghrib, lepas isya, duduk tak ada bangunan, duduk tengah padang terdedah. Demikian sifat bala Allah Subhanahu Wa Taala bila dia hantar mai. Apa yang berlaku dekat mereka tidak seperti mana yang pernah berlaku kepada umat-umat dulu. Umat dulu kenal lagi teruk. Nabi SAW 1400 tahun dulu, Nabi bangkit tahajud, Nabi kata, Ya ayyuhan nas, uzkurullah, uzkurullah. Nabi kita ingatlah kepada Allah. Ja'atir rajifah, gempa bumi sudah datang. Tatba'uhar radifah. Nabi kata, hampa mau ingat, gempa ini gazet sahaja. Yang akan mai selepas daripada ni, ar-radifah, kiamat. Nabi kata. Yang haduk mai ni, ini gazet saja. Ini baru gazet.
baru rehearsal, baru raptai Tuhan buat. Hak nak mai esok ni yang kita duk baca dalam idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu kiamat. Apabila Allah goncang bumi dengan goncang yang dahsyat, itu kiamat. Bila dia mai yang tu, Quran kata apa? Wa qalal insanu ma laha. Bila tengok ni manusia kata, apa ni? Apa dah jadi? Apa nak jadi? Hak duk jadi ni pun, tuan-tuan, kita duduk di dalam era teknologi hari ini. Jadi di sana baru 5 minit, gambar mai dah kat kita. Baru 5 minit, TV 3 tak ada buat keluar TV lagi. Kita dapat dah. Tengok dah. Ya Allah, astagfirullahalazim, ya Allah. Kita dapat dah. Kejadian pukul 6, 2 minit, waktu tempatan di sana, within minutes, kita dah dapat. Bukan gambar saja, kita dapat video kejadian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kiamat bukan bandingan yang kita sebut ni. Nabi SAW kata, ja'atir radifah, gempa bumi sudah jadi, tatba'uhar radifah. Nabi kata akan menyusul selepas daripada gempa-gempa yang jadi ni, kiamat. Nabi kata, ja'al maut bima fihi, ja'al maut bima fihi. Nabi kata kiamat ni boleh jadi dua maksud. Satu, kiamat diri. Apa dia? Mati. Satu lagi, kiamat hakiki. Semua orang mati. Kalau kita tak panjang umur, tak sampai hari kiamat betul, kita mati, itu kiamat. Itu kiamat kita. Yaumul akhir bagi kita. Hari akhir kita. Tidak cukup dengan tu, Nabi SAW kata, ja'al maut bima fihi. Tuh perkataan selepas ja'al maut itu. Nabi kata, ja'al maut bima fihi. Akan mai kepada kamu kematian dan segala benda yang ada di dalam kematian itu. Mati itu, dalam cerita mati itu, banyak cerita lain lagi dok ada. Mati itu tajuk besar. Di bawah topik besar ada subtopik dia. Kematian ini satu yang dahsyat, tuan-tuan. Walaupun hari-hari kita tengok kematian, hari-hari kita dengar berita kematian, tetapi mati itu dahsyat. Pasal apa? Pasal Nabi SAW kata, ja'al maut bima fihi. Telah datang kematian dengan apa yang ada di dalam kematian itu. Apa tuan-tuan yang ada di dalam kematian itu? Cabut nyawa itu satu kematian. Satu dahsyat di dalam bab kematian. Nak boleh telucut nyawa keluar tu, hanya orang yang melalui, yang tahu macam mana dahsyatnya. Apalagi yang ada di bawah tajuk kematian ini? Alam kubur. Alam kubur tu, yang kita tengok orang korek kubur, kita tengok mayat masuk dalam kubur, kita tengok orang perata kubur. Alam kubur itu sangat dahsyat ceritanya. Di situ dia sudah tahu dia ni nak jadi ahli syurga ataupun bakal jadi ahli neraka. Tahu dah. Kalau sekiranya dia ahli syurga, kubur sudah diterangkan cahayanya. Kubur sudah dilapangkan keluasan dia. 70 zira'an fi 70. Allah akan lapangkan kubur dia 70 hasta luas. Bila dia dapat yang tu, dia tahu dah ini good news, ini berita baik, dia akan jadi ahli syurga. Cuma dia kena tunggu formality selepas daripada tu. Dia kena tunggu apa? Dia kena tunggu bangkit di padang mahsyar. Dia kena tunggu apa? Dia kena tunggu hisab amalan. Dia kena tunggu apa? Dia nak kena lintas titian sirat. Dia kena tunggu apa? Dia nak kena tunggu tengok yang kata neraca mizan. Dia nak kena tunggu apa? Dia nak kena tengok yang dikatakan syafaat Nabi, nak main macam mana. Dia nak kena tunggu apa? Dia kena tunggu dia nak masuk syurga tingkat yang keberapa. Itu formality. Tapi dia dah tahu dah dia ahli syurga apabila kubur dia diluaskan.
Tuan-tuan, ini cerita tidak boleh tunjuk bukti, tetapi Allah bagi tahu dalam Quran dan Nabi bagi tahu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita dahsyat ni apa? Cerita yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ja'al maut bima fihi. Datang kematian dengan apa yang ada di dalam kematian itu. Apa ada dalam kematian? Cerita bangkit, yaumul ba'ts, hari bangkit di padang mahsyar. Ini cerita dahsyat. Kita nak bangkit di satu padang yang manusia berdiri di atas kaki manusia lain. Manusia tenggelam dalam peluh sendiri. Manusia terazab nak menunggu saat dia nak dihisap. Ini semua cerita mahsyar. Cerita yang manusia tidak boleh gambar dengan akal fikiran dia. Cerita dijemuk di padang mahsyar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi bangkit sepertiga akhir malam. Nabi sebut benda ni. Makna kata benda ni penting tak penting tuan-tuan? Sangat-sangat penting. Kalau tidak, Nabi tak akan sebut pukul 3, pukul 4 pagi benda ni. Pasal apa? Pasal Nabi tahu ini benda sangat penting. Tapi manusia ambil mudah benda ni. Manusia masih makan rasuah. Manusia masih buat zalim ke orang. Manusia masih lagi buat benda-benda yang Allah larang. Manusia masih duk seronok, duk kedara hara, duk berzina, duk buat benda-benda yang Allah larang lagi. Manusia masih lagi duk cabar Allah. Manusia masih lagi tolak Quran. Manusia masih lagi duk buat main-main dengan hadis Nabi. Pasal apa? Pasal manusia tak faham hak Nabi sebut pukul 3, 4 pagi ni. Manusia tak faham sebenarnya. Kalau manusia faham benda ni, dia tak ada selera dengan rasuah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila Nabi SAW kata macam tu, qala Ubay bin Ka'ab kata, rawi hadis ini. Bila tengok Nabi bangkit, Nabi nak semayang, Nabi pergi duduk cakap, ya ayuhan nas. Nabi duduk kata, uzkurullah. Nabi duk kata lagi ja'atir rajifah tatba'uhar radifah. Nabi kata gempa dah duk mai dah, tunggu kiamat saja nanti mai kat kita. Kemudian Nabi kata pula ja'al maut bima fihi. Ni kematian akan mai dengan apa yang duk ada bersama dengan kematian ni. Ubay dah mai ketang. Ubay kata, ya Rasulullah, inni ukthirus salata alaik. Ubay kata, ya Rasulullah, saya satu orang yang cukup banyak berselawat kepada Tuhan. Takut ni, tak tahu nak kata apa. Tuan-tuan, kalau Nabi yang bercakap kat kita malam ni, lagu mana? Nabi satu manusia, dia Nabi. Tak ada siapa akan mempertikaikan ikhlas Nabi, kerana dia Nabi. Bila Nabi SAW cakap, dia mai tuan-tuan, dia mai gedebuk, dia jatuh dalam hati kita. Pasal Nabi bercakap daripada hati yang ikhlas. Dia jatuh di dalam hati kita. Ubay bin Ka'ab, bila dengar Nabi kata lagu tu, dia tak tahu nak kata apa. Dia terus kata, ya Rasulullah, saya satu orang yang saya cukup banyak berselawat dekat Tuhan. Fakam aj'alu laka min salati. Ubay kata, berapa banyak yang saya sepatut selawat dekat Tuhan? Saya suka berselawat, dia kata. Tapi saya takut selawat saya tak cukup untuk Tuhan. Berapa banyak saya nak kena selawat dekat Tuhan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma syi'ta. Nabi kata, it's up to you. Ikut suka hang. Hang nak selawat banyak mana? Buatlah, Nabi kata. Kata Ubay lagi, ar-rubu', boleh tak boleh daripada masa yang saya ada ni, 1/4 daripada masa saya selawat dekat Tuhan. Nabi kata, ma syi'ta, it's up to you. Tu pulang. Hang nak buat banyak mana buat. Fa in zitta fa huwa khairun lak. Nabi kata, tapi kalau lagi banyak, lagi baik untuk hang. Lagi banyak hang selawat, lagi baik untuk hang. Qultu an-nisf. Ubay kata, kalau daripada masa yang saya ada, separuh daripada masa tu saya selawat dekat Tuhan, macam mana? Nabi kata, ma syi'ta. Nabi kata, it's up to you. Suka hati hang. Hang nak selawat banyak mana, buatlah. Fa in zidta fa huwa khairun lak. Nabi kata, tapi kalau lebih, lagi bagus.
Ubay kata lagi, fathuluthain. Kalau macam tu, daripada masa yang saya ada, 2/3. Tadi kata suku, lepas tu kata setengah. Dia kata 2/3. 2/3 daripada masa, saya isi dengan berselawat kepada Tuhan. Macam mana? Nabi kata, ma syi'ta. Nabi kata, terpulang. Fa in zitta, fahuwa khairun lak. Nabi kata, tapi kalau boleh buat lebih, itu lagi baik. Takat tu tuan-tuan, takat tu. Nabi nak abang apa kat kita? Selawatlah banyak-banyak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubay kata apa? Aj'alu laka salati kullaha. Dia kata kalau macam tu, banyak mana masa ada kat saya akan selawat dekat Tuhan aja. Kalau kata banyak lagi baik, macam ni. Dia kata, berapa banyak masa yang ada dekat saya akan isi dengan selawat aja kepada Tuhan. Macam mana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Idzan tukfa hammak. Nabi kata kat dia, kalau macam tu, kalau hang memang betul-betul selawat dekat Nabi ni menjadi keutamaan dalam hidup hang. Kalau macam tu, Nabi kata, mudah-mudahan Allah pelihara hang daripada susah hati dan duka cita. Kalau hang satu orang yang banyak berselawat, satu, Allah jamin hang akan selamat daripada susah hati dan duka cita. Tuan-tuan, kita lah hidup kita ada tak ada kita susah hati? Ada tuan-tuan. Banyaklah benda yang kita susah hati ni. Kadang-kadang orang tak tahu. Orang nampak kita ni macam orang jenis happy. Nampak kita ni macam okey. Bini kita tahu. Susah hatinya kita ni bini kita tahu. Kadang-kadang anak tahu. Kadang-kadang anak tak tahu. Anak tengok ayah biasa-biasa saja. Tapi bini tahu. Apa yang kita susah hatikan tu, bini tahu. Ada orang susah hati dengan anak-anak dia. Susah hati. Dia kata masa pilihan raya itu mereka janji nak bagi peluang pekerjaan sampai hari ini tak ada apa. Ada orang ingat macam tu? Tak, saya bukan kata kat parti mana-mana. Semua parti pun janji kalau menang nak bagi peluang pekerjaan kepada anak-anak yang ada kelulusan tapi tak ada kerja. Semua janji. Semua hak bertanding janji. Keputusan dah ada. Nampak tu tak ada kerja juga lagi. Susah hati. Pasal apa? 2 orang dah grad universiti tak ada kerja. Bukan tak ada kerja kerana tak minta kerja. Minta kerja tak dapat. Hantar resume ni pergi merata dah. Kilik file ni sampai lekang dah kulit dah. Duk bawa ni. Tak ada rezeki lagi. Susah hati tak mak ayah ni? Susah hati tuan-tuan. Satu kawan saya di kampung tu, duk kerja guard. Security guard. Duk main abang kat saya. Kata saya, ustaz, dia kata, duk tunggu anak hang nombor 3 ni lah. Saya kata dia duk mengaji mana? Dia sebutlah universiti anak dia mengaji ni. Buat bidang apa? Buat law. Dia kata yang ni esok keluar jadi lawyer, saya lapang lah sikit kot. Hak 2 di atas perempuan. Hak nombor 3 ni lelaki-lelaki. Hak ni kalau keluar jadi lawyer, insyaAllah lah kot. Dia kata lapang sikit lah saya ni. Saya tanya dia, abang umur berapa lah ni? Dia kata nak pergi 70 lah. Nak pergi 70. Kalau pencuri main tak payah rimbuk, tembi je pun. Tak payah rimbuk. Tembi gitu je, jatuh tunggin 3 kali. Tapi duk kena kerja lagi. Pasal apa? Kena kerja. Tak susah hati kah orang macam ni? Anak pun habis mengaji. Tak dapat kerja. Tak dapat kerja. Tak dapat buat chambering, tak dapat semua. Saya kata pasal apa boleh jadi macam ni? Pasal apa sampai chambering pun tak boleh buat? Dia kata saya nak cerita tak hati. Saya bawa anak saya main cerita kat ustaz, boleh tak? Saya tak apalah, bawa main lah. Nak dia main. Tengok, abang sekolah mana dulu? Sekolah bagus-bagus tuan-tuan. Masuk Kolej Islam Kelang, dapat Kolej Islam, masuk universiti yang saya tak sebut nama ni. IPTA. Buat bidang law. Cerita apa masalah? Pasal chambering tak boleh buat. Dia kata, ustaz, sebenarnya saya ni batch yang kelima dah graduate daripada universiti ni. 5 batch dah keluar. Kami tak boleh nak buat chambering.
pasal lulusan daripada universiti kami ni, Bar Council tak iktiraf. Tak akan merepek cerita ni tuan-tuan. Itu sebab saya tak sebut nama universiti. Saya kata, macam mana 5 batch universiti boleh keluarkan budak-budak yang Bar Council tak iktiraf? Jadi Bar Council tak bagi mereka buat chambering dan nak bagi lesen untuk praktis. Pasal apa? Pasal sijil mereka ni bermasalah. Budak ni kata apa? Dia kata, ni kami punya student union apa semua duk fight. Saya kata, no. Ini bukan kerja student union. Ini kerja universiti. Macam mana universiti boleh menawar satu kos yang tak diiktiraf oleh badan profesional? Universiti ni kena pergi tanya badan profesional, pasal apa kami punya degree tak diiktiraf? Tak kena tang mana? Depa nanti bagi tahu tak kena tang mana, hampa rectify problem tu. Biar yang terkorban satu batch sahaja. Batch yang kedua, ketiga, keempat, kelima jangan terus dikorbankan. Saya kata kat dia lagu tu. Entah dia kata apa? Budak nak jadi lawyer tak boleh jadi ni. Dia kata kalau ustaz jadi ahli politik boleh, dia kata. Saya kata bukan aku nak jadi ahli politik. Dah benda ni very basic. Student union nak pergi lawan, siapa nak pandang hampa? Kalau universiti bawa benda ni, naik baru orang tengok. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nak ceritanya susah hati. Tak susah hati ke ayah yang jadi guard ni apabila anak yang menjadi harapan dia keluar-keluar tak dapat kerja kerana ijazah tak diiktiraf? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sudah tentu susah hati. Nabi SAW kata apa? Wahai Ubay bin Ka'ab, kalau hang satu orang yang banyak berselawat kepada aku, dan hang janji seluruh masa hang akan digunakan untuk selawat dekat aku, yang pertama Nabi kata, idzan tukfa hammak. Kalau macam tu, Allah janji dekat hang satu benda, Allah akan hilangkan susah hati daripada diri hang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan yang kedua, Nabi kata wa yughfaru laka dhanbuk. Allah Subhanahu wa taala janji dekat hang, dosa hang Allah akan ampun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam manalah kita nak cerita kaitan di antara selawat dengan cerita gempa bumi dan cerita gerun kematian ini? Kerana dia dibawa di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya baca syarah hadis ni tuan-tuan. Hadis tu aja kita baca tadi tu. Start daripada Nabi 1/3 akhir daripada malam Nabi bangkit, kemudian Nabi sebut ya ayuhan nas, kemudian Nabi sebut uzkurullah 2 kali. Lepas pada Nabi sebut uzkurullah 2 kali, Nabi SAW kata gempa dah nak mai jadi, dan lepas tu kiamat nanti mai. Nabi sebut yang tu. Lepas tu Nabi kata akan mai kematian dengan segala ngeri yang ada dalam kematian. Nabi sebut benda tu. Tiba-tiba akhir hadis tu dia buat mai cerita selawat. Apa kaitan di antara benda-benda gerun itu dengan selawat Nabi SAW? Yang kita duk ingat ni apa ni, selawat ni apa? Kita duk pandang benda ni remeh. Tiba-tiba dibawa dalam satu hadis yang menceritakan benda besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau tidak, khatib tidak akan sebut dalam tiap-tiap kali khutbah Jumaat. Ayat Quran Tuhan kata apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Tuan-tuan tak pernah baca khutbah pun, tuan-tuan hafal ayat tu. Pasal apa tuan-tuan hafal? Pasal ayat ni terlalu familiar. Terlalu familiar. Berapa kali jemaat dah kita duk mai sejak daripada kita reti, daripada kita kenal masjid, itu ayat tidak pernah khatib lupa baca. Maknanya importantnya ayat itu, pentingnya ayat tu. Yang Allah sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ayat cerita kata Allah dan malaikat selawat kepada Nabi. Kalau Allah bagi tahu kata dia pun berselawat kepada Nabi, kalau Allah bagi tahu kata malaikat dia juga berselawat kepada Nabi, kita siapa tak mau selawat dekat Nabi? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cuma yang kita nak tahu, selawat tu apa?
salawat dalam bahasa Arabnya sad, lam, waw, alif, ta. Salawat. Apa dia salawat ni? Kita kerana kita tak tahu apa benda selawat tu, yang kita duduk selawat orang pengantin nak naik pelamin tu. Pengantin nak naik pelamin, kita habis duduk selawat dengan pekuk-pekuk telinga, Allahumma salli ala. Kita tak tahu apa benda selawat. Salawat itu plural. Itu jamak kepada perkataan mufrad, perkataan singular dia apa dia? Salah. Sad, lam alif, ta marbutah. Salah. Salah ni apa dia? Banyak makna. Yang kita duk tahu salah ni semayang, yang tu yang kita tahu. Tapi dalam bahasa Arab bila sebut kata as-salah juga membawa maksud ad-du'a. Doa. As-salah juga membawa maksud ad-du'a. Doa. Dan as-salah juga membawa maksud puji. Bukan membawa maksud semayang sahaja. Perkataan as-salah dia boleh bawa maksud semayang, dia boleh bawa maksud kata puji, dan dia boleh bawa maksud kata doa. Baik. Ulama dia perinci benda ni. Tuan-tuan kena ingat ni masih mukadimah, belum baca kitab lagi. Cara duk dengar tu macam tak baca kitab malah ni. Ada insya-Allah kitab baca juga. Tapi ni nak cerita selawat ni. As-salah dia bawa maksud macam-macam. Cuma nak tahu yang kata Allah berselawat kepada Nabi. Apa maksud Allah selawat kepada Nabi? Maksudnya ialah Allah puji Nabi di depan malaikat dia. Apabila kita selawat pada Nabi, Allah puji kita yang berselawat kepada Nabi di depan malaikat dia. Itu maksud Allah selawat. Apa maksud yang kata malaikat berselawat kepada Nabi? Maksudnya ialah malaikat doa untuk Nabi. Dan malaikat doa kepada orang yang selawat kepada Nabi. Maksud dia. Dan yang ketiga, bila kata kita berselawat kepada Nabi, maksudnya apa? Kita berdoa kepada Allah untuk Nabi, supaya Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat dia kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud selawat. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Musa bin Talhah radhiyallahu anhu, kata dia, sa'altu Zaid bin Kharijah. Qal ana sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu alayya wajtahidu fid du'a wa qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau kama qal, hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Musa bin Talhah kata, aku tanya Zaid bin Kharijah tentang selawat. Musa bin Talhah tabi'in. Dia tanya kepada Zaid bin Kharijah, sahabat Nabi. Tabi'in tak ada jumpa Nabi, so dia tanya sahabat. Kata Musa kepada Zaid, dia kata selawat sebenarnya macam mana? Now kita tahu Quran kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat selawat kepada Nabi. Lafaz selawat sebenar itu macam mana? Musa tanya kepada Zaid. Zaid kata apa? Ana sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, hang tanya aku ni, aku tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masa Nabi hidup dulu. Macam yang hang tanya ni, aku tanya Nabi. Aku tanya direct dekat Nabi, ya Rasulullah, macam mana nak selawat kepada Tuhan? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu lafaz yang Nabi bagi. So ulama kata apa? Ikut exactly macam hak Nabi kata. That is the best. That is the best. Sebagai ulama hari ni kata apa? Kita tambah Sayyidina. Pasal apa? Pasal kita nak membesarkan Nabi. Sayyidina maksudnya Tuan kami. Dia kata kita dengan Nabi kena ada adab. Kita tak apa syok nak panggil Allahumma salli ala Muhammad saja. Kita panggil Sayyidina Muhammad. Tuan kita Muhammad. Sebahagian ulama berpendapat macam tu. Mudah-mudahan pendapat itu tidak salah. Tapi hak Nabi bagi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu lafaz yang Nabi bagi. Itu the best.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu hadis yang mai cerita kepada kita tentang selawat. Orang tanya pula hukum selawat. Apa hukum selawat? Asalnya semua ulama kata apa? Asalnya sunat. Asalnya kita duduk saja-saja Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagus, itu sunat. Imam Asy-Syafi'i dia kata apa? Ada time selawat menjadi wajib. Imam Syafi'i kata. Bila time yang kata selawat jadi wajib? Imam Syafi'i kata waktu tahiyat akhir. Waktu tahiyat akhir at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah tu selawat yang ada di dalam bacaan tahiyat akhir itu wajib. Siapa tak selawat masa tahiyat akhir, sembahyang dia batal. Kata Imam Asy-Syafi'i, selawat yang sunat ini pada waktu baca tahiyat akhir dia menjadi wajib. Imam Syafi'i kata, bila lagi selawat jadi wajib? Bila khutbah Jumaat. Kalau khatib ni kita duduk dengar syong berapi-rapi, tungkat ni bukan tekak pegang, dia sampai lagu nak tombak orang, dia semangat. Dia semangat. Tapi seingat-ingat kita, dia tak selawat sekalipun. Dia tak selawat sekalipun. Imam Syafi'i kata apa? Batal khutbah itu, batal Jumaat pada hari itu. Maka mesti diulang. Pasal apa? Kerana dia drop selawat di dalam khutbah itu. Selawat itu rukun di dalam khutbah. Ketika itu selawat menjadi wajib. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ada sebahagian ulama lain kata apa? Dia kata wajib masa tahiyat awal dan akhir. Bukan tahiyat akhir saja. Imam Syafi'i kata tahiyat akhir saja. Sebahagian ulama lain kata no. Dia kata selawat ini wajib tahiyat awal dan tahiyat akhir. Tinggal selawat sama ada tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, batal sembahyang. Ada satu pendapat. Mai pula satu lagi apa? Imam At-Tahawi nama dia. Imam At-Tahawi, dia ni mazhab Hanafi. Dia kata apa? Selawat wajib. Selawat itu wajib. Bila teringat dekat Nabi tak selawat berdosa. Dia kata. Itu pendapat Imam At-Tahawi. Dia kata bila teringat kat Nabi ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teringat tanpa selawat berdosa, kata Imam At-Tahawi. Itu pendapat-pendapat yang berkaitan dengan soal selawat ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita masih lagi dalam mukadimah. Ingat ini sekali. Baik, dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Pasal apa saya emphasize, saya tekankan masalah selawat ni pasal apa tuan-tuan? Pasal hadis tadi. Hadis Nabi bangkit tengah malam, sepertiga akhir, Nabi nak semayang, Nabi pergi sebut, ya ayyuhan nas, Nabi sebut wahai manusia, uzkurullah 2 kali. Agak-agak tuan-tuan pasal apa saya ulang ni banyak kali? Pasal benda ni penting. Saya sebut di masjid mana baru ni, benda ni do online ni, zon kuliah do online, kita punya sahabat audio kuliah do online, PMT do online, semua do online ni. Ada kawan dok komen kat tepi. Dia kata kat saya, apa punya ustaz, melerek-lerek, duk berulang-ulang abang. Dia kata kat saya, tuan-tuan. Saya repeat ni, bagi dia kira apa, leceh. Dia kata melerek. Dia kata, sudahlah, dah abang sekali, dah faham dah, ulang buat apa banyak-banyak kali. Dia tak tahu Nabi SAW pun menggunakan kaedah ini. Saya ikut kaedah Nabi. Nabi ulang. Benda tu Nabi ulang. Pengulangan yang Nabi buat tu pasal apa tuan-tuan? Pasal benda tu important. Kerana benda tu penting, maka Nabi ulang. Bukan kerana Nabi duk ingat sahabat-sahabat ni bodoh, maka nak kena ulang 3 kali, 10 kali. Bukan. Tapi Nabi bila dia ulang, menunjuk kata benda tu penting. Hadis yang kita baca tadi pun Nabi kata apa? Ya ayyuhan nas, uzkurullah. 2 kali ulang. Nabi sebut 2 kali. Pasal apa tuan-tuan? Pasal benda tu penting. Ingat Allah itu penting. Maka kita repeat ni, matan hadis tu, konten hadis tu, kita ulang. Nabi bangkit sepertiga akhir malam. Berapa kali dah saya ulang? 5 kali dah. Saya duk kira tuan-tuan. 5 kali dah saya ulang. Nak abang kata satu apa dia? Bangkit tahajud itu penting. Nak abang kata apa? Ingat Allah itu penting. Nak abang kata apa? Ni haduk mai keliling kita ni. Dengan ribut taupan, dengan gempa bumi, dengan tsunami. Ini semua penting untuk kita tengok dan ambil iktibar. Nak abang kata apa? Nak abang kata ja'al maut. Kematian itu pasti.
Dan tak habaq kata apa? Bersama dengan mati itu, apa yang ada di dalam mati itu sangat mengerikan dan menakutkan. Dan kaitan benda-benda yang dahsyat ini dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat pada Anas bin Malik radhiyallahu an, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salah sallallahu alaihi 10 salawat. Dalam hadis ni Anas bin Malik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata siapa selawat dekat aku sekali, Allah Subhanahu wa taala akan selawat kepada dia 10 kali. Dia sebut sekali ya, Allahumma salli ala Muhammad. Allah balas balik. Allah doa dekat dia yang selawat dekat Nabi ni. Sebab Nabi ni kekasih Allah. Siapa ingat kat kekasih dia, dia sayang kat kawan tu. Maka kita sekali selawat dekat Nabi, 10 kali Allah janjikan rahmat mai dekat kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huttat anhu 10 khati'at. Tidak cukup dengan kita selawat sekali, Allah bagi rahmat dekat kita 10 kali. Tidak cukup dengan itu, Allah Subhanahu wa taala hapuskan daripada kita 10 dosa kesilapan kita. Tidak cukup dengan itu, wa rufi'at lahu 10 darajat. Allah angkat orang yang selawat Nabi sekali ni, Allah angkat 10 darjat ketinggian, Allah angkat. Apa status hadis itu tuan-tuan? Hadis itu hadis riwayat An-Nasa'i dan statusnya sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, penting tak selawat dekat Nabi? Sangat-sangat penting. Kita tak tahu pasal kita tak pernah tengok Nabi. Tuan-tuan dapat rezeki, tuan-tuan pi buat haji, tuan-tuan pi buat umrah. Tuan-tuan memasuki bumi Madinah ni, start nampak menara dia, pi sampai dekat nampak kubah dia. Tuan-tuan rasa apa? Tak tahu nak abang. Dia main ketat, dia main muka lagu nak sebek, lagu nak apa. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita sedang menghampiri jasad yang mulia. Jasad yang siapa selawat dekat dia, dia jawab. Siapa bagi salam dekat dia, dia jawab. Siapa kata ni? Nabi SAW kata di dalam hadis yang sahih. Nabi kata ni macam mana? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak cakap, malaikat itu wahyu Allah bagi dekat dia. Kalau Nabi kata, siapa bagi selawat kat aku, siapa bagi salam dekat aku jawab, mana itu betul. Pasal itu mai daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kata tidak cukup dengan tu saja. Allah Subhanahu wa taala bagi selawat dekat orang yang selawat Nabi 10 kali, dan Allah Subhanahu wa taala padamkan 10 daripada dosa kecil dia, dan Allah angkat darjat dia 10 tingkat naik ke atas. Sebuah hadis lain riwayat daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kata dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bakhil. Dengar baik-baik. Nabi SAW kata al-bakhil allazi man zukirtu indah falam yusalli alayya. Nabi kata orang yang bakhil, orang yang kedekut itu ialah orang yang apabila disebut nama aku, dia tidak selawat kepada aku. Allahumma salli ala Muhammad. Itu dia. Dan hadis itu status dia apa? Hadis riwayat At-Tirmizi, statusnya sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu sebab. Itu dia main. Itu sebab tu kira nak habis dah, nak masuk kitab dah. Itu sebab dia kata apa? Waktu khutbah Jumaat, kita boleh bercakap dah. Kita dilarang bercakap. Okey. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qulta li sahibika ansit يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت." Kan kita dengar tu bila masjid bunyi macam raut lidi gitu ya kan. Iza qulta li sahibika ansit, dia duduk kalut dengan lagu. Itu hadis Nabi, tak payah lagu, baca bagi orang tahu tu apa yang kita nak bagi tahu tu. Dia nak beritahu apa? Dia nak beritahu Nabi SAW bersabda, "Idza qulta li sahibika ansit." Apabila hang kata kat kawan sebelah hang, ni
dalam sembahyang Jumaat ni, masa khutbah, hang kata kat kawan sebelah ni. Kawan ni nganduk sembang apa? Ansit. Maksud dia apa? Diam. Khatib duk khutbah. Kita tengok dia duk sembang, kita tegur dia. Kita kata dekat dia, ansit. Diam. Yaumal Jumu'ah. Nabi kata sedangkan itu hari Jumaat. Wal imamu yakhtub. Sedangkan imam tengah duk khutbah masa tu. Faqad laghaut. Laghaut ni maksud dia apa? Bukan raut lidi. Laghaut daripada perkataan lara. Lara. Laghaut maksudnya lara lahang. Siapa yang lara ni? Kau hak tegur orang sembang ni lara. Hak sembang tu, yang tu tak daripada awal tadi tak terpakai dah. Dia hak tegur ni. Dia hak tegur ni lara. Maknanya apa? Dia nak habang masa khutbah Jumaat, listen. Dengar baik-baik. Jangan duk buat kerja lain. Listen carefully. Dengar apa yang khatib nak habang. Baik. Faham daripada hadis tu, masa khutbah duk jalan, boleh bercakap tak? Tak boleh cakap. Tetapi dengan adanya hadis al-bakhil allazi lam man zukirtu indah falam yusalli alayya. Orang yang bakhil kedekut itu ialah orang yang apabila disebut nama Nabi, dia tidak salawat kepada Nabi. Kerana ada hadis ini, maka diberi lesen kepada orang yang duduk dengar khutbah ni, bila khatib kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak duduk dengar khutbah ni boleh tak kata sallallahu alaihi wasallam? Bukan boleh, kena kata. Kita duduk dalam sembahyang jemaat, khatib duduk baca berapa hadis ni? Satu khutbah Jumaat berapa hadis yang khatib duduk baca? Kadang-kadang 3, kadang-kadang 5, kadang-kadang 7 hadis dia baca. Berapa orang yang bila khatib sebut sallallahu alaihi wasallam, pakat-pakat sebut sallallahu alaihi. Tuan-tuan bisa dengar tak? Tak dengar. Pasal apa? Pasal dia salah faham. Dia duk ingat kata tak boleh bercakap. Sedangkan itu pengecualian. Apabila disebut di dalam khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita hak dengar khutbah ni, kita dibenarkan bahkan disuruh untuk kata sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. 8:45. 9:45 tuan-tuan bangkit turun, tinggal saya seorang. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 13. Jilid 14. Jilid 14 muka surat 78. Muka surat 78. Baik bab dia kata ma jaa fi ruqyah min al-ain. Itu bab yang datang pada menyatakan jampi daripada sebab kena ain. Ain ni kita abang apa bulan lepas? Ainun maksud dia mata. Tapi dalam tajuk kita nak baca ni, al-ain merujuk kepada devil eyes. Dia panggil devil eyes. D-E-V-I-L. Devil ni maksudnya apa? Jahat. Jahat. Devil eyes maksudnya mata-mata jahat. Mata-mata ni bukan mata-mata polis. Mata-mata ni, mata-mata jahat. Orang dulu-dulu kalau kata mata-mata polis, kan? Orang Allah, budak-budak Allah sebut mata-mata, dia kata mata lah. Kan? Lain. Mata-mata jahat maksudnya orang yang bila dia tengok orang, dia dengki. Lepas tu dia nak buat tak elok kat orang. Mata yang macam ni, dia panggil al-ain. Dia panggil devil eyes. Mata jahat. Dia kata, ketahuilah saudaraku, kena ain itu ialah kena pandang orang dengan mata hasad. Ain ni apa dia? Satu orang tengok kita, dia tengok ni bukan dia tengok dengan mata kasih sayang, bukan dia tengok dengan mata persaudaraan, tetapi dia tengok dengan dendam, dengan dengki, dengan hasad yang tak terkawal. Biasanya orang yang dia tengok tu ada kelebihan, maka dia mai, pandangan tu dia mai. Orang tu berilmu, orang tu segak, orang tu kaya, orang tu ada kelebihan. Dengan kerana dia ada kelebihan, adalah orang yang akan pandang dia dengan mata al-ain, dengan pandang jahat ni. Maka pandang orang dengan mata hasad itu memberi mudarat ke atas orang yang kena pandang. Dia memberi mudarat kepada orang yang kena pandang. Tajuk ni tuan-tuan, saya rasa pasti tidak akan dan baca hak ujung tu. Hak ujung tu panjang umur bulan depan. Abang saya siap. Dan timai cerita apa tuan-tuan?
Nanti mai cerita, ada tak ada ilmu santau angin. Dia tengok satu orang, dia tengok ya, santau sampailah. Kawan saya dulu sama duk mengajar di sekolah saya dulu ni. Kena ustaz balik daripada Al-Azhar. Tak ada pasal pun PKL, balik daripada KL singgah satu kedai makan. Balik pada tu, sampai di rumah dia lebih kurang pukul 11 lebih, 12 malam. Dia main merenyam dalam dada. Tahu merenyam? Dia main merenyam dalam dada ni. Dia rasa merenyam. Dia rasa dia macam ada ulat duduk dalam dada dia. Nak kata hangat, tak hangat. Dia kata rasa merenyam dalam dada ni. Dia main merenyam. Tak boleh tidur semalaman sampai pagi. Esok tu pergi sekolah. Jumpa kami ni, nampak muka dia dah lain macam. Muntah darah. Jadi, kawan-kawan pun, dia ingat-ingat balik. Ada satulah, masa dia berhenti makan di tengah jalan, on the way nak balik daripada KL ke. Ada satu orang, dia kata duduk berdepan meja dengan dia. Orang tak kenal. Duduk tengok dia kata. Masa dia duduk makan tu, dia duduk tengok, mata tak lepas, duduk tengok. Dia kata mata tu tengok memang, tapi dia tak kenal, dia kata. Tapi, biar pergilah. Balik jadi macam tu. Okey. Penjelasan dia, tak dan malam ni. Bulan depan. Abang Awai. Tapi dia nanti mai tajuk tu. Dia nanti mai tajuk tu detail. Dia nanti cerita pasal benda ni. Wujud ke tak benda macam ni? Yang tengok aja boleh jadi satu-satu dekat kau tu dengan izin Allah. Benda ni tak akan jadi kalau Allah tak izin. Tapi Allah izin. Pasal apa kata Allah izin? Bulan lepas kita baca Nabi SAW pun kena sihir. Kalau Allah izin Nabi SAW kena sihir, siapalah kita ni yang tidak terdedah kepada benda-benda yang macam tu. Cuma orang yang buat ni dia tak ingat. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Allah sebut dalam Quran, bang siapa bunuh satu orang mukmin muta'ammidan, saja pergi bunuh kawan tu, balasan dia apa? Jahannam khalidan fiha. Dia masuk dalam neraka Jahannam, selama-lamalah dia di situ. Dengan kerana dia bunuh orang. Bunuh tidak berlaku dengan cara ambil pistol tembak sahaja. Bunuh tidak berlaku dengan cara ambil parang pergi tekak dia sahaja. Bunuh tidak berlaku dengan cara ambil bantai pergi pekuk muka dia bagi taklif nyawa dan dia mati sahaja. Bunuh boleh berlaku dengan sihir. Sama ada sihir, macam kita kata tadi, dia tengok saja sampai dah dekat kawan tu. Dan kawan tu merana dengan izin Allah. Sehingga akhirnya membawa kepada maut dia. Kerana apa? Kerana dia ni, dia anggap membunuh orang tu. Tempat dia di mana tuan-tuan? Neraka Jahannam selama-lama. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Ni yang kita duk belajar ni, hadis Nabi SAW, dan Nabi habaq kat kita benda ni. Sambung. Dia kata apa? Dia kata orang yang bermata hasad itu, dia pandang orang dengan mata hasad dan memberi mudarat ke hati orang yang kena pandang. Dia kata lebih mudarat daripada orang yang makan bawang besar dan bawang putih mentah yang Nabi SAW tegah dia daripada main masjid. Itu pun mudarat juga. Lah bawa contoh bawang besar, bawang apa tak syok, duk ke darah hokok daun. Allah, nak naik dah masjid tu, nak naik dah duk pam lagi. Dia sambil gulung, sambil duk pam, sambil asap ni bukan keluar kat mulut ke hidung, keluar kat telinga ni. Keluar pula, bukan keluar tegak tu, keluar meleleh asap. Dia ni kalau Nabi ada, dah lah kalau nak isap pun jangan waktu main masjid. Jangan. Pasal apa? Pasal Nabi larang bawang, benda yang membawa bau busuk yang boleh ganggu orang nak khusyuk dalam sembahyang pun Nabi larang. Ini kan pula hampir kena tembakau Jawa cap apa? Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah. Jangan.
Dia kata, supaya tiada menyakiti dia akan orang-orang Islam. Itu dia yang kata Islam punya teaching. Islam punya ajaran ni apa? Jangan kacau orang. Jangan. Kita jangan buat benda yang orang boleh jadi rasa uncomfortable dengan kita. Orang jadi rasa tak selesa dengan kita. Jangan. Try to find out cara macam mana nak bagi orang suka kat kita. Ni main mengaji ni pun. Jangan pergi duduk parking depan pagar rumah orang. Orang tak suka. Dia tak main mengaji tu biar pergi kat dia. Yang kita pergi blok pintu pagar rumah dia, sagi apakah satu emergency jadi kat dia, dia nak kena pergi klinik, dia tak boleh keluar dengan kereta ni, lebih ke pihak longgak ni, main parking depan pagar rumah dia. Kita sudah buat leceh, kita sudah buat bagi orang jadi fitnah dekat kita. Kita main mengaji ni, kita kena ada manner, kita kena ada satu akhlak yang baik. Orang boleh respect kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nah, dia bukan senang nak balance antara ni. Kan? Baru ni daripada viral satu report polis, satu kes jadi di manakah? Buat report polis komplain. Dia apa orang Islam? Dia buat report polis komplain pasal masjid bang ganggu dia. Allahu Akbar, tuan-tuan. Dia report polis. Masjid bang ganggu dia. Nak kata apa? Ini zaman yang kita duduk hari ini. Ada orang-orang macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So nak balance antara tu. Kita punya masjid pun jaga. Azan lepas loudspeaker drive. Mai kuliah pengajian pakai bagi orang dalam ni dengar sudah. Ada AJK masjid nakai, ada juga. Dia horn speaker dia tala api depa tak mai bagi depa dengar tu. Tak sah. Kita piduk provoke orang yang kemudiannya berakhir dengan satu yang tak elok. Tak sah. Bang bagi pijau mengaji pakai dalamnya speaker. Pasal apa? Orang hak tak main, bukan dia jenis degil tak mau main. Tak. Kadang-kadang kerana ada anak kecil, dia nak main payah. Dia nak kena duduk di rumah. Kita pergi duduk pederah sampai budak kecil tak boleh tidur. Itu pun tak kena. Jadi kita nak balance. Antara hak ni terlebih dengan hak ni terlebih ni. Kita nak balance. Ikut Islam. Ikut Islam cantik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, bermula dalil yang menunjukkan demikian itu, ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan kata dia, an Asma binti Umais radhiyallahu anha. Siapa tuan-tuan? Asma binti Umais ni siapa? Isteri kepada Ja'far bin Abi Talib. Ataupun dipanggil Ja'far At-Tayyar. Sekali saya cerita pasal dia. Pasal Ja'far At-Tayyar ni. Sekali kita cerita. Hadis ni riwayat daripada Asma binti Umais radhiyallahu anha. Kata dia, ya Rasulullah, inna walada Ja'far yusri'u ilaihimul ain. Afa astarqi lahum? Diriwayatkan kepada satu perempuan daripada isteri sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Asma binti Umais radhiyallahu anha. Kata Asma, ya Rasulullah, bahawasanya anak-anak Ja'far, yakni Ja'far suami dia, yang menjadi saudara kepada Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, telah bersegera kena ain kepada mereka itu. Maka adakah boleh hamba minta jampi akan mereka itu kepada siapa-siapa yang tahu jampi? Asma binti Umais. Dia ni isteri kepada Ja'far bin Abi Talib. Tuan-tuan, siapa Ja'far ni dulu? Kita cerita tu dulu. Ja'far bin Abi Talib ni siapa? Adik-beradik dengan Sayyidina Ali. Mereka ni semua anak kepada Abu Talib. Anak kepada Abu Talib. Maknanya Ja'far bin Abi Talib ni siapa dia? Sepupu Nabi. Macam mana Sayyidina Ali itu sepupu first cousin. Macam itulah Ja'far bin Abi Talib first cousin dengan Nabi SAW. Dia ni yang kata Ja'far bin Abi Talib ni, kemudiannya dikenali sebagai Ja'far At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar. Pasal apa dia dipanggil Ja'far At-Tayyar? Sagi nanti cerita. Dia ni di antara as-sabiqun al-awwalun. Ja'far bin Abi Talib ataupun Ja'far At-Tayyar ni termasuk dalam as-sabiqun al-awwalun. Orang yang awal-awal masuk Islam.
Nabi start dilantik jadi Nabi, seru tu dia di antara yang awal dah ikut Nabi dah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni yang kata Ja'far At-Tayyar ataupun Ja'far bin Abi Talib ni, dia ni dikatakan banyak menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'far ni dengan Nabi ni nak serupa. Sehingga orang tulis wa yuqalu kana ashbahun nas bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khalqan wa khuluqan. Sampai ditulis macam tu, cerita tentang Ja'far bin Abi Talib ni orang kata apa, dan dikatakan oleh ramai orang bahawa Ja'far bin Abi Talib ini dia ni menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam khalqan, dari segi fizikal dia. Rupa dia, muka dia, apa badan dia, bentuk fizikal dia, wa khuluqan, dan akhlak dia menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'far bin Abi Talib. Hebat dia ni apa dia? Dia 2 kali hijrah. Ja'far bin Abi Talib ni 2 kali hijrah. Satu, hijrah ke Habsyah. Dia salah seorang yang pergi. Jumpa siapa? Najasyi. Dia salah seorang yang pergi. Dan hebat dia yang kedua apa dia? Hijrah daripada Mekah ke Madinah. Juga dia terlibat. Tapi kendian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Ja'far bin Abi Talib ini dengan Muaz bin Jabal. Akhan Nabi, dia kata. Nabi mempersaudarakan. Nabi jadikan Ja'far bin Abi Talib dengan Muaz bin Jabal. Nabi kata hampa dua jadi adik-beradik. Nabi kata, Nabi pasang mereka bagi jadi adik-beradik. Adik-beradik yang tidak mewarisi harta pusaka dan sebagainya, tapi dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir dia ni apa dia? Ja'far bin Abi Talib ni akhir dia apa dia? Syahid di dalam perang Mu'tah. Dia syahid di dalam perang Mu'tah tahun 8 Hijrah. Dia syahid. Umur awal 30-an. Muda lagi sudah dapat syahid. Okey. Baik. Cerita yang berlaku di dalam perang Mu'tah ni, sebelum pi Nabi sallallahu alaihi wasallam dah sebut. Ni yang kata mukjizat Nabi. Nabi sebut. Nabi kata dalam perang Mu'tah ni, Nabi kata Zaid bin Harisah akan jadi pimpinan tentera. Siapa dia Zaid bin Harisah? Anak angkat Nabi. Nabi kata Zaid bin Harisah akan jadi pimpinan tentera. Kemudian Nabi kata, sebelum pi, Nabi kata, kalau Zaid mati, dia kata Ja'far bin Abi Talib, sepupu aku, dia akan ganti tempat Zaid bin Harisah. Nabi kata sebelum pi. Nabi kata pula, kalau Ja'far mati, pimpinan tentera akan diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Nabi kata. Tak pi lagi. Nabi kata, dan kalau Ja'far bin Rawahah mati, pimpinan tentera akan diambil oleh Khalid Al-Walid. Nabi sebut banyak tu tuan-tuan. Jadi macam Nabi sebut, bila berlaku saja perang Mu'tah, Zaid bin Harisah syahid dulu. Bendera yang Zaid bin Harisah pegang ni, dandan Ja'far bin Abi Talib pergi sambang ambil. Dia pegang dengan tangan kanan dia. Tangan kanan dia kena tetak putih. Dia tangkap pedang dengan, dia tangkap bendera dengan tangan kiri dia. Tangan kiri dia kena tetak putih. Dia tangkap dengan dua ni, lengan hak tinggal sekerat-sekerat ni. Dia tangkap bendera tu lagu tu. Yang kata Ja'far bin Abi Talib ni, dia nak abang apa kat kita tuan-tuan? Bendera itu maruah. Sebab kita kalau jadi bergaduh dengan mana negara ke mereka bakar bendera negara kita, mereka pijak bendera negara kita, itu maruah kita sedang dilanyak. Pasal apa? Pasal liwak, dia panggil liwak ni bendera. Bendera itu simbol kepada maruah dan kedaulatan kita. Siapa yang beritahu ni? Nabi SAW beritahu. Ja'far ni putih tangan kanan, tangkap tangan kiri, putih tangan kiri. Dia kapok ni dengan lengan hak tinggal ni, dia kapok. Dan akhirnya dia ditikam syahid. Bila dia syahid, dandan Abdullah bin Rawahah pergi ambil bendera. Abdullah bin Rawahah pula mati, Khalid bin Al-Walid ambil. Perang Mu'tah berakhir dengan Islam menang di tangan Khalid bin Al-Walid.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni cerita Islam yang kita terima hari ni, dia main macam tu. Islam ni, hak kita duk mengaku kita orang Islam hari ni, yang pokok hujan kita tak main mengaji dah. Pokok hujan, bukan hujan lagi, baru pokok hujan, kita tak main dah. Islam yang kita terima hari ni, di atas titisan darah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Tolong appreciate, tolong hargai Islam ada kat kita ni. Tolong sayang Islam kita ni. Pasal apa? Pasal dia tak main senang-senang. Dia main atas pengorbanan. Berapa ramai orang yang telah berkorban untuk nak pastikan Islam ni main dekat kita. Tuan-tuan, dalam sebuah hadis riwayat Ibn Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia kata ammara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Mu'tah Zaid bin Harisah. Allah perintahkan depa ni semua pergi perang Mu'tah dan dipimpin oleh Zaid bin Harisah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in qutila Zaid fa Ja'far. Nabi kata kalau dalam perang tu Zaid mati, Ja'far hang take over jadi ketua. Wa in qutila Ja'far fa Abdullah bin Rawaha. Kalau mati Ja'far ini, Abdullah bin Rawaha ambil. Nabi kata, qala Abdullah kuntu fihim fi tilkal ghazwah. Kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia kata aku ada di dalam perang Mu'tah tu. Aku tengok benda yang jadi ni. Aku tengok macam mana Zaid bin Harisah mati. Aku tengok macam mana Ja'far bin Abi Talib mati. Aku tengok macam mana Abdullah bin Rawahah mati. Aku tengok, aku ada dalam perang tu. Dia kata, dan kami cari, bila habis perang semua, kami cari Ja'far bin Abi Talib. Cari. Pasal apa? Pasal ini sepupu Nabi. Pergi cari. Fawajadnahu fil qatla. Kami jumpa mayat dia. Dia sudah terbunuh di dalam perang Mu'tah. Wa wajadna ma fi jasadih bid'an wa tis'ina min ta'nah wa ramyah. Kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, bila kami temui jasad Ja'far bin Abi Talib ini, tangan dah memang tak ada, di badan dia ada 90 bekas daripada tombak dan juga panah. 90 bekas, kena tetak, kena tombak, kena apa. 90 bekas. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Dia mai pula dalam sebuah hadis lain, riwayat Al-Bukhari juga. Dia kata, laisa minha syai'un fi duburih, yakni fi zahrih. Mayat Ja'far bin Abi Talib ni, pupu Nabi ni, dalam perang Mu'tah ni, bila kalih-kalih badan dia, belah belakang ni, tak ada apa, tak ada isi, menggerobok, nampak tulang saja. Tuan-tuan, Islam hak mai kat kita ni, ini keadaan yang berlaku kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Macam tu punya jadi. Dan lebih menggerunkan apa dia? Hadis riwayat Anas bin Malik. Dia kata anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam na'a Zaidan wa Ja'faran wa ibn Rawaha linnas qabla an ya'tiyahum khabaruhum. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari. Belum sampai berita kata 3 orang sahabat ni syahid di dalam perang Mu'tah. Belum sampai lagi, Nabi sudah bagi tahu dekat sahabat ada di Madinah. Madinah dengan Mu'tah di Jordan, tuan-tuan. Berapa jauh? Allah sudah bagi tahu. Nabi sudah habaq dekat sahabat semua, dan Nabi sebut tu ikut sequence. Nabi sebut ikut nama. Siapa hak mati dulu, siapa mati nombor 2, siapa mati nombor 3. Nabi sebut di depan sahabat semua. Sahabat terkejut. Perang baru jadi di sana. Nabi sudah tahu. Nabi sebut benda ni, dia kata wa'ainahu tazrifan. Bila Nabi sebut 3 orang sahabat ni mati, air mata Nabi terah. Nabi cukup sentimental, terutamanya dengan Ja'far sepupu dia ni. Nabi cukup sentimental. Bila Nabi sebut, keluar air mata beliau, hatta akhazar rayah saifun min suyufillah. Nabi kata lepas gugur saja Abdullah bin Rawaha, dia kata bendera diambil oleh Khalid, oleh saif min suyufillah, oleh pedang Allah. Dia kata siapa dia? Yakni Khalid Al-Walid. Hatta fatahallahu alaihim, menang di atas pimpinan Khalid Al-Walid akhirnya. Tuan-tuan, baca cerita-cerita hadis macam ni takut. Dia main pula satu hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
Dia kata apa? Nabi SAW bersabda, ra'aitu Ja'faran yatiru fil jannah ma'al malaikah. Nabi sebut itu. Nabi kata, aku dapat melihat Ja'far bin Abi Talib, sepupu aku ni. Dia duk terbang di dalam syurga dengan malaikat Allah. Bila Nabi sebut Ja'far yatiru, terbang, maka dipanggil kepada Ja'far ni Ja'far at-Tayyar. Ja'far yang diberi 2 sayap. Terbang dia di dalam syurga. Nabi kata macam tu. Maka dengan kerana tu dia dipanggil Ja'far at-Tayyar. Dia dipanggil tu sempena daripada Nabi sebut benda ni. Dalam hadis lain daripada Amir radhiyallahu anhu, dia kata kana Ibnu Umar idza hayya bin Ja'far qala assalamu alayka ya ibn dzil janahain. Dalam hadis ni, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Kata Amir, dia kata Ibnu Umar, anak Sidina Umar bin Al-Khattab, dia kalau pi rumah Ja'far dah mati dah dalam perang Mu'tah. Bila dia pi ziarah keluarga ni, bila anak Ja'far, dia mati umur 30 lebih, anak kecil-kecil. Bila dia pi di rumah Ja'far ni, anak Ja'far lari keluar ni, dia bagi salam dekat anak-anak Ja'far ni, assalamu alayka ya ibna dzil janahain. Assalamu alayka, wahai anak kepada orang yang memiliki 2 sayap. Dia kata, pasal apa? Pasal Nabi SAW sebut, kata Ja'far at-Tayyar ini adalah diberi Allah Subhanahu wa taala kemuliaan di hari akhirat. Ganti tangan yang putih kena tetak dalam perang sabilillah ini, Allah ganti dengan sayap. Dia berterbangan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia akhirnya dikebumikan di Jordan. Nama tempat tu Al-Mazar. Tempat tu dengan Amman, dengan Asimah, dengan ibu kota Jordan, lebih kurang 140 kilometer tempat dia. Hari ni kalau tuan-tuan nak pi umrah, ambil package ziarah Jordan. Nak cantik lagi, ziarah Jordan dengan Baitul Maqdis. Kita akan pi salah satu tempat visit ni, ialah kawasan ni, Ja'far at-Tayyar ni. Kita pi tu bukan pi nak buat apa, pi nak ingat balik. Ini satu, dia ni siapa? Sepupu Nabi. Yang kedua apa? Dia ni dengan Nabi ni orang kata apa? Saling tak tumpah. Copy paste. Dia ni dari segi fizikal dia, dari segi akhlak dia, macam Nabi. Yang ketiga, Nabi ni cukup sayang kat dia. Nabi sebut aja nama dia, Nabi menangis. Nabi cukup sentimental dengan Ja'far at-Tayyar ni. Nabi cukup sayang dekat dia. Bila kita sampai di sana, mau ingat benda ni. Jangan pergi duduk ongkeh sorban, pergi duduk lak kubur ke apa, tak mau. Tak disuruh benda tu semua. Kita pi bagi salam macam kita bagi salam dekat kubur kita dulu. Assalamu alayka ya ahla diyar, bagi macam tu. Assalamu alayka ya Ja'far ke apa, bagi macam tu. Ingat aja. Ini siapa ni? Kubur siapa? Yang kita mengaji di Masjid Sultanah, cerita dia. Ingat yang tu saja, ambil satu azab. Cukup. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tonton tengok hadis yang kita duk baca ni, orang-orang macam ni terlibat di dalam hadis-hadis ini. Baik, sambung hadis tadi. Dia kata apa? Isteri dia bernama Asma binti Umais radhiyallahu anha. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ni anak-anak arwah. Anak-anak kepada Ja'far bin Abi Talib. Anak penakan pupu Nabi. Budak-budak ni anak penakan pupu Nabi. Pasal pak mereka dengan Nabi first cousin, sepupu. Ini anak penakan pupu Nabi. Dia kata anak-anak Ja'far ni sudah kena ain. Sudah kena pandangan hasad daripada orang. Dia kata anak-anak saya ni sudah kena macam ni. Dia kata boleh tak boleh saya nak pergi cari siapa-siapa yang pandai, minta dia ruqyah, minta dia jampi sikit dekat budak-budak ni. Tuan-tuan, ada hadis lain cerita. Hadis lain cerita, hadis daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Siapa tuan-tuan Ummu Salamah? Siapa? Isteri Nabi. Ummu Salamah ni suami mula dia Abu Salamah. Bila Abu Salamah mati, Ummu Salamah pergi habaq dekat Nabi. Kata, ya Rasulullah, suami aku Abu Salamah dah mati. Dan Nabi doa. Tu yang masuk dalam hadis tu. Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu. Itu doa Nabi kepada Abu Salamah, suami pertama kepada ni, isteri Nabi yang Ummu Salamah ni. Dia kekalkan nama Ummu Salamah. Nama laki dia hak mula, walaupun dia jadi isteri Nabi SAW. Nabi katakan dia, Allah akan ganti dekat hang dengan orang yang lebih baik. Dia kata tak ada dah orang lebih baik daripada laki aku. Tak ada. Nabi kata no, Allah akan ganti yang lebih baik. Tak lama lepas itu apa?
Allah perintahkan Nabi pergi minang dia lepas dia habis iddah. Rupa-rupanya ganti tu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Baik, hadis ni riwayat daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li jariyatin fi baiti Ummi Salamah. Satu hari Nabi giliang rumah isteri ni, rumah Ummu Salamah. Bila Nabi masuklah rumah tu, Nabi tengok jariyah. Jariyah ni apa tuan-tuan? Hamba perempuan yang duk jadi pembantu kepada Ummu Salamah. Nabi tengok muka jariyah ni. Dia Nabi tengok ra'a bi wajhiha saf'ah. Nabi tengok muka jariyah ni, muka hamba perempuan ni, Nabi tengok muka dia nampak saf'ah, nampak pucat lesi, nampak macam ada something wrong, macam tu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam biha nazrah. Nabi kata dekat Ummu Salamah, isteri dia, Nabi kata budak ni sudah kena nazrah, sudah kena pandangan ain. Budak ni kena dah. Nabi kata, Nabi tengok, Nabi tahu. Nabi kata budak ni kena dah. Dia sudah kena nazrah, sudah kena ain. Nabi kata, fastarqulaha. Nabi kata pilah siapa-siapa boleh ruqyahkan budak ni. Nabi kata dia kena ruqyah budak ni. Yakni biwajhiha sufrah. Dia kata muka budak tu nampak pucat kekuning-kuningan. Hadis ni nak beritahu kata apa? Wujud tak penyakit ain ni? Wujud. Dia nak abang yang tu. Wujud penyakit ni. Dan Nabi tahu benda ni. Nabi tengok, Nabi tahu. Dia ni kena dah. Macam tu. Baik. Sambung hadis tu, dia kata bahkan mintalah jampi kepada siapa-siapa yang tahu jampi. Ni kena tahu juga benda ni. Siapa-siapa yang tahu jampi. Dia sebut dalam hadis macam tu. Maksudnya bukan Ustaz Samsuri. Saya tak tahu jampi. Yang tu abang awal-awal. Sebab saya lagi habis kuliah ada main lagu macam nak ambush. Macam nak ambush tu saya takut tu. Kalau hak lain main salam Ustaz, apa abang Ustaz, doa kata tu okey. Ni dia main lagu, dia ambil penyuruh balik ni. Tapi dia tak main, sekali dia pergi penyuruh balik tu. Kita duk salam, orang lain pun lagu duk. Dia ni nak al-ain kat aku ke apa ke. Dia macam tu. Okey. Habis semua dia main-main, dia kata apa? Ustaz, minta Ustaz ni ada hajat sikit. Apa dia kata? Minta tolong jampi sikit. Jangan. Pasal apa? Dalam ni dia beritahu apa? Pergi suruh orang yang tahu jampi. Saya tak tahu. Abang awal-awal. Kan? Saya pernah cerita dulu kan? Masjid ni kan masjid mana? Pamai di rumah. Assalamualaikum. Bawa air mineral botol besar. Saya duduk tengok dia ni. Ustaz, ni buat sikit. Saya tak buat apa? Dia tak buat sikit. Dah apa? Buat apa? Saya anak Allah tak dengar cakap Ustaz. Dia kata, anak saya tak dengar cakap. Saya buat sikit ni. Ayam saya beli saya dah. Saya kata saya tak tahu. Saya tak belajar benda ni. Benda ni pun kena belajar tu. Bukan boleh duk rompoh buat tak tahuan. Saya tak belajar. Saya tak pernah jadi ahli Darul Syifa. Saya tak belajar benda ni. Dan ni hajat ni. Ustaz ni tolong. Dia apa? Tuan, bila saya buat lagu tu, tuan-tuan agak orang mana tuan? Orang Penang lah. Pala dia buat lagu tu. Kan? Tahu Ustaz, tolong sikit Ustaz. Baru tu. Allah. Skru saya jatuh satu dia di rumah. Tolong sikit. Tak kacau tuan. Dia kata dah, saya tak habis sabar. Saya abang putih, saya tak habis sabar. Dah ni memang, dia tak atas pungkong kereta kita. Kereta tu dia tulis, Ustaz tolong nanti esok saya ambil, dia start kereta dia pergi. Saya kata kacau dia ni. Dah buah atas pungkong kereta kita ambil esok lah. Lu esok, saya pergi kerja, dia main rumah, dia pergi salam. Siapa main memang. Dia kata kemarin saya main dah bagi satu ayam apa kat Ustaz memang. Daripada rumah abang. Dia kata, ayam apa? Kata tak tahu. Main lain nanti Ustaz balik dia. Main lain. Saya kata, ayam ada lah. Tapi saya tak buat apa lah. Pasal saya tak tahu kata. Tak apa lah ambil main. Ambil bagi balik lah ayam tu kat dia. Tuan-tuan, lepas 2 minggu, dia main, dia bersalam, dia kata Ustaz, terima kasih banyak Ustaz, berubah semua dia kata. Aduh, tak kalut kan tuan-tuan habis jadi macam tu. Wallahi, saya kata, saya tak buat apa pun. Dia kata, apa pun terima kasih Ustaz, terima kasih banyak, alhamdulillah lah. Dia kata, ayam, orang perempuan keluar air mata, dia kata. Saya kata, hanya 2%. Saya kata, saya tak buat apa, sungguh. Kan?
Jangan tuan-tuan, ni bahaya ni. Bahaya. Tok Arundin, almarhum Datuk Arundin kan, dia offer nak ajak saya dia punya ruqyah ni. Masa duk baik dengan dia, duk forum sekali dulu ni kan, dia kata suruh cari kawan-kawan, dia kata sikit dia akan bagi intensifnya, dia kata dia bagi per habis. Saya bagi dia lah, saya tak apa minat tu, kata saya tak apa minat. Ambil bila dia kata, kalau saya kata tak boleh, saya tak mau tu, kata jadi apa-apa saya cari Datuk kata. Saya tak mau, kata kita tak boleh macam wakil rakyat lah, bukan semua orang boleh jadi. Wakil rakyat bukan semua orang boleh jadi. Kalau setakat nak jadi YB, lepas tu nak menyorok, tak mau jumpa orang, jangan jadi. Hang jadi YB, hang kena pergi tolong orang. Tak nak, jangan jadi. Pasal memang benda tu nak kena buat macam tu. Pi belajar benda ni, ruqyah ni semua, kalau orang main nak minta, kena buat. Tak boleh duk lari. Kawan-kawan kita yang belajar Darul Syifa ni pun, mereka dah janji dah benda tu. Kalau ada orang main jumpa, minta, kena buat. Saya kata, saya cara-cara tak ruqyah ni pun tak ada dengan duk lari sana sini. Masa tak cukup, 24 jam tak cukup, lagi nak pergi cari penyakit dengan ruqyah ni. Saya kata tak mau. Saya tolak elok-elok. Saya tak mau. Rupanya malam ni dia beritahu apa? Dia kata benda ni pergi jumpa orang yang tahu ruqyah untuk buat benda ni. Dia kata, nampak tu dia highlight benda tu, jumpa orang yang tahu ruqyah, minta depa buat jampi ni. Kerana bahawasanya kalau ada sesuatu yang mendahului qadar, maksud mendahului takdir, nescaya didahulukan oleh ain ini. Kalaulah sekiranya boleh berlaku benda di luar takdir. Kalau, maksudnya apa? Tak akan jadi. Apa yang duk jadi kat kita ni semua benda yang dah tertulis. Benda yang dah ada dalam takdir kita. Nabi kata apa? Kalau ada benda yang boleh berlaku di luar takdir. Tak ada dalam takdir tapi boleh jadi. Nabi kata penyakit ain inilah yang akan jadi. Kalau dalam takdir kata dia tak kena, tapi orang ain dia boleh kena. Kalau sekiranya benda boleh berlaku di luar takdir tapi tak akan jadi. Kalau jadi itu makna memang dia dah ada dalam takdir dia kena sihir, maka dia kena. Itu sebab kata nak kena ni pun bergantung kepada izin Allah Subhanahu wa taala. Macam tu. Baik, yakni sekiranya ada apa-apa yang boleh melawan takdir yang azali, tentulah ain ini yang mendahului takdir itu, dengan sebab kuatnya mudarat ke atas manusia apabila kena ain ini. Penyakit ni bahaya, tuan-tuan. Penyakit ni sangat bahaya. Baik, bermula kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Imran bin Husain dan Buraidah, dan katanya bermula hadis ini hasan lagi sahih. Dia kata, baik, masalah Nabi menjampi lindung akan dua cucunya daripada sekalian yang memberi mudarat. Itu bulan depan insya-Allah. Okey. Nabi biasa buat ruqyah kepada dua orang cucu dia. Siapa dia? Hasan dengan Husain. Dia bila mai cerita tentang cucu Nabi ni dua orang lah. Oh, Nabi dengan Hasan dengan Husain ni tak tahu nak apa, tuan-tuan. Kita duk baca hadis ni lama dah. Boleh-boleh cucu sungguh rupanya. Sungguh dengan cucu ni, ya Allah, tuan-tuan. Kalah. Dia jadi sayang tak tahu macam mana tau. Ni duk ajak itik berenang. Tuan-tuan dapat cucu lagi lama pada saya. Kan? Cucu ni. Anak kita dulu, Ain juga kita kontrol anak kita dulu. Anak kita tengok dia tahu dah ayah marah, dia piduk dia. Itu pun Ain juga, jenis Ain juga. Tapi Ain tu tak mudarat apa. Kan? Anak kita pergi buat, anak kecil, pergi berjalan rumah orang. Budak-budak. Dia mula nak seronok. Kita batuk sikit. Dia balik tengok kita tengok dia. Cara kita tengok dia tu, dia duduk diam. Kan? Orang kata, Ustaz, cara didik anak. Tengok anak duduk. Cucu, tengok dia main korek je mata kita. Yang kata cucu ni, tuan-tuan. Kita nak pakai tu, kaedah yang kita guna kat pak dia dulu ni. Kita tengok tu pak dia dulu duduk. Cucu, kita tengok dia main, dia nak korek mata Tok Wan. Rupa-rupanya bila kita baca hadis, rupanya Nabi SAW dengan cucu pun macam tu, tuan-tuan. Dengan Hasan dengan Husain ini. Ada hadis cerita Nabi ambil Hasan, Husain ibu hati reba. Nabi terus kata, ini sayyid kepada umat ini. Ini tuan. Itu yang main nama Syed Syarifah tu. Dia kata keturunan Nabi Sayyid.
Tapi cucu Nabi nama Hasan, nama Husin, bukan nama Syekh Hasan dan Syekh Husin. Nama Hasan, nama Husin. Tapi sebab Nabi sebut, Nabi kata ini cucu ni, ini Sayyid, Nabi sebut. Ini tuan kepada umat ni. Dan Nabi sayang. Sayang cucu ni, Nabi cukup sayang. Tengah khutbah. Bulan lepas saya sebut kan. Tengah khutbah. Cucu duk main di luar. Masjid Nabawi dulu tu, Raudhah tu aja, kecil tu aja. Nampaklah di luar tu. Masa tu pula bukan ada aircon tutup-tutup semua. Batang kurma dengan bumbung tamar. Nampaklah cucu main rebah. Nabi tengah khutbah. Cucu rebah. Turun orang tua ni. Turun pergi angkat cucu. Buat naik atas mimbar. Suruh duduk. Nabi sambung khutbah dia. Sayang tak buat lagu tu? Sayang lah tu. Akan datang insya-Allah panjang umur, sihat. Kita akan baca macam mana Nabi SAW doa jampi kepada dua cucu ni. Apa doa Nabi kepada dua orang cucu ni? InsyaAllah kita akan baca pada bulan depan. Baik, kemudian lepas pada tu kita akan tengok pula menjampi orang dan menjampi diri sendiri. Boleh tak boleh? Kita jampi dekat cucu, dekat anak, dekat apa kita. Jampi diri kita sendiri. Boleh tak boleh? Hadis nanti main cerita. Dan dicerita kat kita tentang kelebihan 3 qul. Apa dia 3 qul tuan-tuan? Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini amalan Nabi SAW sabit daripada hadis yang sahih. Nabi menjadi amalan dia. Bila dia letak badan dia di atas sarir, di atas tilam nak tidur, Nabi nanti angkat tangan dia. Nanti baca matan hadis dia nanti. Nabi nanti angkat tangan dia macam tu, Nabi muih dulu. Nabi muih sekali dulu, lepas tu Nabi baca qul huwallah. Lepas tu Nabi baca qul a'udzu birabbil falaq. Lepas tu Nabi baca qul a'udzu birabbin nas. Lepas tu Nabi sapu. Nabi sapu muka, Nabi sapu tangan dan seluruh badan dia sampai ke tempat yang terjangkau tangan dia. Hadis kata macam tu. Nabi sapu, kalau boleh sampai ke ujung jari, sampai ujung jari. Tiap-tiap malam without fail. Nabi tak pernah tinggal. Tak apa lagi. Bila main Nabi nazak, sakit gering nak wafat. Nabi sampai tak mampu dah untuk nak baca, nak sapu tu sampai tak mampu dah. Nabi tuan-tuan, Allah bagi dekat dia sakit macam tu. Duk, Nabi minta Aisyah radhiyallahu anha. Minta Aisyah main, suruh pegang tangan Nabi. Aisyah bantu. Pegang tangan Nabi. Kalau Nabi tak larang nak buih, Aisyah tolong buih. Aisyah tolong baca, Nabi ikut pelan-pelan. Aisyah tolong pegang tangan Nabi sapu. Takat mana boleh sapu. Penting tak benda tu? Penting. Kerana tu Nabi sampai akhir hayat. Nabi tidak tinggal amalan itu. Itu yang kata 3 qul. Kita nanti tengok matan hadis dia ke depan ni. Dan kemudian dia akan main tajuk bab annal ain haq wal ghaslu laha. Penyakit ain ni jangan tak percaya, dia kata. Benda ni memang ada. Dan di antara ubat kepada penyakit ain ni apa dia? Mandikan dia. Kalau dia minta supaya dia dimandikan kerana dia rasa apa macam mana, mandikan dia. Lepas tu dia nanti mai cerita, ada satu golongan manusia tak percaya benda ni. Dia panggil ahlut tabi'i. Dia panggil. Ahlut tabi'i ni, mereka ni, apa kalau hari ni, dia kata natural science. Dia panggil. Natural science. Golongan yang sains tabi'i ni, dia kira tak ada bukti, tak ada evidence, dia tak percaya. So bila Hamid umai cerita kata mata tengok saja boleh jadi macam-macam, dia kata merepek simpan gang benda ni. Orang yang tak percaya ni, apa hukum dia? Dia nanti mai perbincangan yang akan datang. Kemudian dia akan mai cerita hak saya gazet awal tadi ni, apa dia? Cerita santau angin. Santau angin. Yang saya kata kawan sama kerja tu, yang singgah makan di kedai apakah, on the way nak balik, mai pukul 11, 12 di rumah, dia main merenyam dalam dada ni. Ini dia panggil apa? Ain. Guna mata juga tengok, dia sampai benda tu dekat kawan tu, dan mudarat kena dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajuk-tajuk tu yang akan datang. Dan yang paling menarik, tu nak abang kata jangan tak mai bulan depan. Yang paling menarik ni, dia ada pula cara, dia kata dia nak test yang kata wujudnya penyakit ain ni. Tuan-tuan jangan ingat kata saya masa tu nanti mai duduk berdiri tunjuk seorang, panggil mai, lalu lepas tu lagu duduk tengok ramai dah. Saya tak akan buat lagu tu. Cuma nak abang apa yang dia abang.
Dan cara ni tuan-tuan, bila kita baca esok tengok, kita nanti petik jari. Masya Allah, kata kita pun tak perasan benda yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Mudah-mudahan Allah bagi kita umur yang panjang, sihat tubuh badan, kita boleh sambung pengajian kita pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa allazina amanu tawasaw bil haqq. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.